Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Puan Ati Muhammad, tak sempat baca. Puan Nurul Aifa, Puan Zulfa, Puan Rusnadia, terima kasih kerana sudi join pada hari Sabtu malam ni pukul 9 malam. Kita selalu buat IG live, tapi kali ini kita akan bincang. Tajuk kita hari ini adalah sis, dan juga kesuburan. Okay, so ramai yang tertanya-tanya kalau sis ni boleh mengandung ke, ada tak dia kacau tak dengan kesuburan, So ini yang kita akan bincangkan. Okay, so seperti biasa, apa yang kita akan buat ialah saya akan bercerita pasal sis, apa tu, macam mana nak tahu kita ada sis, jenis-jenis sis yang ada, dan lepas tu kita bincang pasal rawatan dia, ada tak sis ni memberi impact kepada kesuburan, Dan selepas tu, dalam setengah jam seterusnya, kalau ada apa-apa soalan, puan dan tuan-tuan dah boleh start hantar, daripada awal lagi. So apa yang kita buat, kita admin akan kumpulkan soalan tu dan kita akan cuba jawab pada setengah jam yang kedua. In between time tu, kita akan tanya, ada satu soalan cepu emas. So siapa yang berjaya jawab paling cepat, admin akan hantar Bioselenium kepada pemenang tersebut. Okay, yang penting dia jawab paling cepat dan tepat. Okay, jawapan dia senang je, soalan dia. Okay, dan selalunya kita buat pukul 9.30, masa setengah jam tengah tu. So kita boleh tengok ramai masa setengah jam masuk and so keluar balik. Okay, tapi tak apa, siapa yang tak sempat is okay, boleh je tengok ni secara offline ataupun fast forward. Kalau yang tak berkaitan tu nak cepatkan pun boleh. So tak semestinya kena tengok secara live. Okay, alright, so tanpa melengahkan masa, kita akan bincang apa tu ovarian cyst. Okay, basically sebenarnya wanita yang masih mempunyai period, yang masih ada ovulasi, kerap ada dapat sis. Okay, sama ada kita perasan ataupun tidak, dan kebanyakan sis ni adalah sis yang tidak berbahaya dan ianya akan settle ataupun hilang dalam masa beberapa minggu ataupun beberapa bulan tanpa perlu membuat apa-apa macam operation, tanpa perlu mengambil ubat. Okay, ini adalah kerana kebanyakan sis tu adalah berkaitan dengan waktu ovulasi. Okay, so seperti yang kita tahu, wanita setiap bulan ada satu batch telur yang akan terpilih. Okay, bergantung kepada result telur dia. Maksudnya macam kalau result telur dia baik, normal, mungkin dia ada mungkin dalam 8 ataupun 10 telur yang akan terpilih. Tapi daripada banyak-banyak tu, hanya satu sahaja yang akan jadi dormant ataupun yang akan jadi membesar, telur-telur yang lain akan diserap. Okay, so telur tu, bila kita cakap pasal telur tu, sebenarnya dia adalah folikel yang membesar, yang basically folikel tu adalah kantung yang ada air, yang kita percaya ada telur dalam dia. Okay, so di bawah pengaruh hormon, kantung ataupun folikel ni akan membesar. Bila hormon LH tu tengah tinggi, masa kalau kita buat OPK tu positif, kita tengok hormon LH, masa itulah ovulasi berlaku. Okay, so bila ovulasi berlaku, kantung tu sepatutnya dia akan ronyok, akan diserap badan. Okay, tetapi apa yang berlaku bagi wanita yang ada sis ketika yang berkait rapat dengan ovulasi adalah kantung tu sama ada dia tak pecah, tak keluarkan telur tu, so dia membesar, dia jadi sis. Ini yang kita panggil follicular cyst, dan itu yang kita perlu pantau. So selalunya saiz dia mungkin kurang daripada 5 cm, mungkin antara 1 hingga 2 cm sahaja. Okay, dan kita pantau 2-3 bulan, lepas tu kita tengok dia dah dah ronyok dan diserap badan. Okay, so dia tak mengganggu apa-apa. Okay, ataupun sama ada kantung tu dia pecah, ovulasi berlaku, tapi kelongsong tu dia tak ronyok, dia bercantum semula, dan lepas tu bertakung ada air dalam tu dan menyebabkan sis terhasil, yang itu yang kita panggil sebagai corpus luteum. Okay, so itu antara dua jenis sis yang berkait rapat dengan ovulasi kita. So selagi kita berovulasi, selagi telur kita membesar, selagi telur kita pecah, kita ada risiko untuk dapat sis. Namun sis kedua ini adalah sis yang tak berbahaya dan selalunya dia akan diserap badan, tak perlu melakukan apa-apa operation. So kalau bila kita buat scan, kita nampak ada sis, so sometimes kita measure berapa sis tu, berapa besar dia,
and then lepas tu doktor akan kata tak apa puan, jangan risau, cyst ni kecil saja dan nampak macam ada air, dia panggil simple cyst ataupun follicular cyst ya. Cyst ni nampak saiz dia dalam 2 cm, tak berbahaya. So apa kita buat, mungkin kita pantau dahulu, okey, ataupun mungkin kita bagi ubat untuk dapatkan period. So kita macam sort of like reboot balik cycle tu, dan kita tengok cyst tu selalunya dia kecut sedikit ya, dia makin kecil. So itu adalah satu perkara yang kita tak perlu risau dan kerap berlaku pada wanita yang masih ovulasi, okey. Dari segi rawatan perubatan, selalunya kita kalau boleh, especially dalam bahagian kesuburan, kalau boleh kita tak nak buat apa-apa operation ataupun apa-apa perkara yang boleh memberi kesan kepada result telur kita. Okay? So dari segi nak buat operation, nak buang cyst, kita kena betul-betul justify kenapa kita nak buat, sebab kita tahu setiap kali kita buat operation, result telur kita akan berkurang. Okay? So especially kalau cyst tu kecil dan kita nampak simple cyst, maksudnya ada air je dalam dia. Dia bukanlah satu yang macam ada isi ke ataupun solid ya. Yang itu so perkara macam ni kita tak perlu buat apa-apa surgical punya intervention, kita hanya pantau sebab kita tahu dia akan diserap badan. Okay, alright. So bagi wanita contohnya yang ovulasi dah berlaku ya, dia ada kelongsong dia tak meresap, and then lepas tu tiba-tiba dia mengandung ya, sebab telur tu dah dilepaskan, ovulasi berlaku, berjumpa dengan sperma, bersenyawa ya. So apa yang berlaku kepada kelongsong yang tak diserap badan tu, dia jadi corpus luteum, di mana corpus luteum ni adalah sejenis cyst yang mengeluarkan progesteron hormon yang penting untuk awal kandungan. Okay? So that's why kalau bagi mereka yang melakukan rawatan IVF, yang melakukan frozen embryo transfer, dia tak ada corpus luteum ataupun dia tak ada natural hormon progesteron yang dikeluarkan oleh corpus luteum tu. So that's why kita kena bagi banyak hormon progesteron selepas ketika proses frozen embryo transfer untuk support the pregnancy. Okay, so that's why dekat situlah rawatan fertility tu kita manipulate, kita bantu dari segi situ. Okay, so apa yang kita tahu, ada tak jenis cyst yang kita risaukan yang boleh memberi kesan kepada fertility. Okay? Cyst yang biasa yang kita kata adalah seperti endometriosis. Okay? So ramai yang kata, oh doktor saya ada endo ke tak ya, ada tak kita ada cyst yang berbahaya contohnya. Okay? So bila dengan endometriosis ataupun ada endometrioma, macam mana kita nampak ialah bila kita buat scan, kita nampak macam ada cyst yang ada darah beku kat dalam. So dia punya appearance dia tak sama dengan clear cyst ya. So kalau clear cyst kita nampak hitam sahaja, macam ada air. Kalau kita bandingkan appearance ataupun apa yang kita nampak dengan scan dekat pundi kencing dengan cyst tu lebih kurang sama dia punya kegelapan dia. Tapi untuk endometrioma, dia sebab dia adalah darah beku, dia punya appearance dia dekat ultrasound dia lain sedikit. So that's why kita boleh detect juga endometrioma ataupun cyst yang ada darah beku ni dengan ultrasound scan. Okay? So kalau ada endometrioma, maksudnya wanita tu ada endometriosis, yang ini boleh mengganggu kesuburan ataupun memberi impak kepada result telur wanita tersebut, sebab dia adalah darah beku, dia duduk bersama dengan telur-telur ya. Banyak kajian yang menunjukkan wanita yang ada endometrioma ataupun endometriosis ya, kejayaan ataupun peratus untuk mengandung dia kurang daripada wanita yang tak ada endometriosis. Dari segi kualiti telur dia, bilangan result telur dia pun terganggu juga. So ini yang akan salah satu cyst yang mengganggu atau memberi kesan kepada kesuburan wanita tersebut. Okey. Satu lagi jenis cyst adalah yang ramai yang tahu adalah polycystic ovarian syndrome. Okey. So ataupun PCOS ya. So ni bila kita kata polycystic ovarian syndrome, ramai yang ingat, oh berapa besar cyst saya ni doktor. Tapi polycystic dia bukan maksudnya saiz tu besar. Polycystic dia macam ada cyst kecil dan banyak ya. Berapa saiz dia? Antara 1 hingga 2 mm. Setiap folikel yang kita percaya ada telur dalam dia banyak tapi saiz dia kecil, tu yang kita panggil polycystic. Dia bukanlah macam cyst besar 4 cm ataupun 2 cm, tak macam tu. Dia basically seluruh ovary tu dia ada banyak folikel telur yang tak dilepaskan ya, yang berada dekat ovary.
akibat dari segi hormon yang tak balance, telur yang tak matang, ya, tak ada ovulasi berlaku. That's bila kita nampak dari segi PCOS, polycystic ovary, ya. So itu, yang ini juga mengganggu ataupun memberi kesan kepada kesuburan seseorang wanita, sebab bila ada perkara ini adalah diakibatkan dari segi hormon yang tak stabil. Bila hormon tak stabil, maka ovulasi tidak berlaku. Bila ovulasi tidak berlaku, telur tu tak dilepaskan, so dia tak boleh jumpa dengan sperma, so tak boleh bersenyawa dan seterusnya. So itu yang kita nampak. Okay, so ramai yang tanya, dok, macam mana saya nak tahu saya ada cyst? Ada tak apa-apa symptoms? Okay, kebanyakan wanita, sebab cyst dia tu adalah cyst yang kecil, okay, dia tak ada apa-apa symptoms yang ketara. Okay, kalau dia kurang daripada 5 cm, kalau kita bayangkan ovary tu macam buah yang ada tangkai, dia tak chances dia untuk terpusing ataupun tersimpul, ya, ataupun twisted lah orang kata, kurang sebab dia kecil, so dia tak boleh. Tapi kalau cyst tu size dia lebih dari 5 cm ke atas, maka ada risiko di mana ovary tu dia boleh twisted ataupun tersimpul, yang tu you akan boleh rasa sakit, ya. Kalau dia tersimpul secara tiba-tiba, dan you akan rasa sakit yang teramat kuat secara tiba-tiba. Okay, so dia sakit sebelah belah kanan ataupun belah kiri, tengok cyst tu kat mana, bahagian bawah perut. So bila datang ke emergency, sebab sakitnya teramat sangat secara tiba-tiba, beremergency, doktor buat ultrasound scan, periksa perut, buat ultrasound scan perut ataupun bawah, dan kita nampak ada cyst, ya. Dan sebab sakitnya teramat kuat, dan kita buat ujian darah yang lain semua, so sometimes kat situ terpaksa buat operation secara emergency untuk untwistkan balik cyst tersebut, ataupun dan untuk kopek dan buang cyst tersebut kalau perlu, ya. So itu yang berlaku. Tapi kebanyakan wanita dia tak ada apa-apa symptoms. Okay, mungkin dia rasa perut tak berapa sedap, tapi macam vague symptoms dia. Okay, dan tak tahu until bila kita buat scan. So bila kita buat scan mana yang terbaik? Mesti semua orang dah tahu jawapan je. Sebab dia adalah organ pelvis yang terbaik, lebih kepada scan bawah, okay, ataupun transvaginal, sebab kita boleh nampak ovary tu, kita boleh nampak follicle tu dengan lebih jelas berbanding dengan scan dekat perut. Okay, namun begitu, kadang-kadang kalau cyst tu besar, kita masih boleh buat nampak cyst tu daripada scan perut. Okay, so selalunya doktor akan mula dengan scan perut dahulu, secara untuk dapat gambaran macam panoramic view macam tu. So kita nak tahu kedudukan pundi kencing kat mana, rahim dengan relation dengan pundi kencing tu, adakah rahim tu memandang ke hadapan ataupun lentuk ke belakang, dan kita tengok organ yang lain, kalau kita boleh nampak ovary, kalau kita boleh nampak ada apa-apa cyst ataupun fibroid. So dia macam overview. Dan baru kita buat transvaginal scan, sebab transvaginal scan lebih khas kepada untuk rahim dan juga ovary. Okay, so kadang-kadang kalau ada macam fibroid yang besar, ya, kita tak boleh nampak dengan jelas dengan scan bawah sebab dia besar sangat, so kita nampak dah lebih jelas secara menyeluruh daripada scan atas. So selalunya kita akan couplekan untuk supaya kita punya pemeriksaan tu lebih komplit, especially bagi couple ataupun wanita yang first time datang. So selalunya kita akan buat dua-dua sekali. Okay, dan bila kita buat ultrasound, kita nampaklah cyst tu belah kiri atau belah kanan. Kita boleh tahu sama ada cyst tu adakah dia lebih kepada endometriosis ataupun clear cyst, berapa saiz dia, berapa cyst ada. So sometimes ada satu, sometimes ada dua atau tiga lobule ataupun lacuna, ya, dia banyak bulat-bulat tu macam tu. Kita boleh nampak sama ada adakah appearance dia macam PCOS, ya. So kita boleh nampak dengan ultrasound scan. Okay, dan juga of course yang kita risau, although dia jarang berlaku, tapi boleh berlaku sama ada cyst tu adalah cyst yang berbahaya. Berbahaya maksudnya seperti nauzubillah, seperti kanser. Okay, so kadang-kadang kita boleh nampak cyst ni dia tak nampak macam ada fluid dalam dia tak nampak macam ada air, dia bukan nampak macam endometrioma, ya, dia tak seperti darah beku. So dia punya appearance lebih banyak yang macam solid punya appearance. Okay, so kalau ini berlaku ataupun ini yang kita suspect, especially dari segi appearance dengan ultrasound, dia bentuk dia yang tak bulat, ya, dia lebih irregular, dia punya borders, kita suspect lebih ni, dan selalunya doktor akan buat lebih ujian, termasuklah macam CT scan, ya. So
So itu yang boleh kita buat satu step further selain pada ultrasound scan machine saja, kita buat CT scan untuk tengok apakah jenis cyst ni, adakah cyst ni dia solid ataupun dia hanya cyst yang tak berbahaya. So lebih kepada situ, dan kalau itu berlaku selalunya kita akan refer kepada doktor gynae onkologi ataupun bahagian pakar kanser wanita. So kita akan serah pada mereka untuk take over the case, okay, sebab mereka lebih arif bahagian tu. So this is at the back of our mind. So sometimes bila kita buat scan tu kita nampak keadaan macam ni. Okay, selalunya doktor juga akan buat ujian darah. Okay, kalau especially kalau kita risau kalau ini adalah cyst yang berbahaya macam kanser tu, kita akan buat ujian darah, kita tengok tumor marker ataupun protein punya level yang dipanggil CA125 sama ada level dia tinggi untuk bantu kita punya ujian saringan kenapa jenis cyst ni, cyst jenis apa. Okay, alright. Okay, selain pada tu ada tak ujian-ujian lain yang doktor akan buat? Selalunya doktor pun akan buat ujian dari segi aspek kesuburan. Kita akan ambil darah AMH ataupun anti-Müllerian hormone sebab kita nak tahu macam mana keadaan result telur. Okay? Sebab ini membantu juga dari segi kita nak buat keputusan sama ada nak buat operation ataupun tidak. Okay? Sebab kalau result telur tu bagus ataupun tinggi, dan mungkin kita ada peluang ataupun ada role untuk buat operation. Okay? Tapi kalau AMH tu rendah, especially dalam case endometriosis contohnya, so operation tu basically akan kita cuba try to elakkan, sebab kita tahu setiap kali kita buat operation kita kopek cyst tu, ya, dan result telur kita akan lebih berkurangan. So itu yang kita kena tahu kat mana keadaan ataupun result telur sebelum buat operation. Okay, and then kalaulah ianya PCOS, kita pun nak tahu sejauh mana level AMH tu. Okay? Kalau level tu tinggi, ada possibility dia akan mempunyai risiko untuk hyperstimulasi, ya? Di mana dia boleh dapat OHSS, di mana kalau kita rangsang terlampau dengan dos yang terlampau tinggi, kadang-kadang telurnya terlalu banyak, ataupun kalau dos terlampau rendah dan tak ada rangsangan langsung. So itu yang boleh berlaku dengan PCOS. So that's why doktor akan buat juga ujian darah AMH, ya. Ramai yang tanya doktor, ada tak role ataupun apa ni, kalau kita buat CA125 ada tak dia boleh detect endometriosis, ya. So kita kena tahu yang CA125 ni adalah sejenis ujian darah yang tengok protein yang dikeluarkan kalau ada inflamasi, kalau ada apa-apa iritasi kat dalam pelvis, CA125 akan naik. Okay? Tapi dia bukanlah sesuatu yang spesifik untuk endometriosis. Dia adalah satu marker yang general. Okay? So kalau dia ada tinggi, maka dia ada iritasi. So kita kena check juga sama ada adakah dia endometriosis ataupun tidak. Okay? So bolehkah kita gunakan CA125 untuk pantau endometriosis ni aktif ataupun tidak? So ini yang debate, ya. Ada yang kata boleh, ada yang kata tidak tepat, ya. So tapi kita kena couplekan juga dengan simptom setiap wanita. Okay, so kadang-kadang kita rasa symptoms tu terlamak period terlamak sakit, so sometimes kita kena treat simptom dia lebih daripada treat ujian darah tu. Okay, so itu antara yang boleh kita lakukan. Okay, so then kalau ada cyst, apa yang doktor boleh buat? Okay, so kalau ada cyst, kita nak tahu jenis apa cyst tu. Okay, adakah dia simple cyst sahaja yang ada daripada functional cyst ataupun yang corpus luteal cyst? Kalau dia size dia kecil, macam kurang daripada 5 cm, dan kita lebih ke arah konservatif, maksudnya kita pantau sahaja. Okay, sebab kita tahu cyst tu akan selalunya akan hilang diserap badan, so kita tak nak buat apa-apa operation. Namun begitu, sekira cyst tu besar dalam 5 cm ke atas, ataupun kalau dia ada simptom contohnya sakit, ya, dan kita buat AMH tu normal, ya, result telur dia normal, dan mungkin kat situ kita akan buat operation. Okay, so untuk mereka yang ada endometriosis, okay, kalau kita buat operation, kita kena couplekan dia dengan apakah rawatan seterusnya. Okay, so ramai yang buat operation buang cyst endometriosis, lepas tu pantau untuk 3-6 bulan macam tu. Tapi kalau tak ada rezeki, kena datang balik jumpa doktor
katakan sebab kita nak pastikan yang endometriosis tu tak kembali semula aktif. So that's why kita kena ada plan yang panjang. So lepas buat operation, katakanlah nak try secara naturally, yes boleh, okey, tapi bagi masa 3 hingga 6 bulan, pantau dengan doktor, buat ultrasound, tengok ada tak endometriosis, tanda-tanda sis yang baru naik ke, ya, ataupun sebaliknya, okey. Tapi kalau tak ada rezeki lagi yang dekat masa tu yang kena buat rawatan fertility, kena percepatkan, okey. Namun begitu, bila keadaan yang operation tidak digalakkan adalah bila kita dah tengok AMH kita rendah dan lebih kita mahu percepatkan rawatan fertility. Selalunya kalau AMH rendah, kita terus minta galakkan buat IVF terus supaya kita tak melengahkan masa, sebab kita tahu wanita kita ada biological clock, so kita tak boleh nak ambil masa yang lama untuk try and error, sebab so kita kena ada bagi masa 3 bulan natural kalau tak ada, dan cuba buat rawatan fertility yang seterusnya. Okey. Ada tak role surgery untuk endometriosis? Yes, ada. Bukannya kita kata tak boleh buat operation langsung. Contohnya kalau sis dia terlalu besar, ya, dan macam lebih daripada 5 cm, ya, dan kita sis tu melibatkan kedua-dua telur dia contohnya. Jadi kita tak boleh nak rangsang telur tu tak besar sebab ada endometrioma kat situ. So sometimes kita terpaksa juga buat operation supaya kita keluarkan darah beku tersebut, dan selepas tu kita buat rawatan fertility. Okey. So itu yang berlaku. So setiap wanita berbeza, okey. The best is adalah untuk bincang dengan doktor, puan dan tuan-tuan, tanya dia apa yang terbaik, bagaimana nak atasi masalah ni, berapa lama pemantauan, ya, apa caranya, kaedahnya kalau sis makin ada ataupun makin besar, ya. Dan itu yang kita galakkan, sebab kadang-kadang kalau macam tanya, sukar juga nak tahu sebab sometimes kita tak tahu the whole picture. Okay, so yang terbaik adalah bincang dengan doktor, puan dan tuan-tuan, supaya kita boleh tahu keadaan seluruhnya. Okay, apa yang terbaik. Okay, alright, so harapnya itu basically kita jawab melalui secara keseluruhan. So basically the message tu adalah ovarian cyst tu adalah perkara yang kerap berlaku, especially kepada wanita yang masih mempunyai kitaran haid, ya, masih mempunyai ovulasi. Kebanyakan cyst adalah cyst yang tak berbahaya, di mana cyst tu akan diserap badan, so kita tak perlu buat apa-apa, kita hanya pantau macam tu. Okey. Namun ada dua jenis cyst yang mengganggu kesuburan kita, iaitu endometriosis dan juga PCOS, dan dekat sini yang perlu rawatan fertility sekiranya mereka masih mencuba. Okey, so itu yang kita dapat rumuskan daripada situ. Okey, alright, so I think seterusnya apa yang kita akan buat ialah kita akan jawab soalan-soalan yang telah dikemukakan. Okey, dan pada masa sama kita nak keluarkan soalan quiz, ya. Admin dah bagi masa. Okey, boleh. Alright, so apa soalan kita? Tapi belum pukul 9.30 lagi. Okey, so kita tunggu dalam 9.30, ya, baru kita lontarkan soalan kita. Okey. So so saya akan jawab soalan-soalan yang tuan dan perempuan lontarkan kat sini. Kalau ada apa-apa soalan boleh type dan saya akan cuba jawab. Tak kisahlah ada berkaitan dengan tajuk ke tak, ya, sebab kadang-kadang kita ada persoalan tiba-tiba terfikir kan, so tak semestinya berkait. Okey. So soalan pertama ialah Ismi Hasana, doktor, saya nak tanya, saya ada sis tapi saya HB rendah. HB tu darah merah, ya, rendah. Normal ke kalau saya tak period? Okey, so dia ada banyak soalan dalam satu soalan. So dia ada sis, sebab so HB dia rendah. So ada tak kaitan HB dengan sis? Dia tak ada berkait rapat sangat. Okey, so kita nak tahu tu sis jenis apa, berapa saiz dia. Kenapa HB rendah, kenapa hemoglobin tu, darah merah tu rendah. Kat situ kena check adakah disebabkan oleh zat besi yang kurang ataupun ada keadaan seperti thalassemia, ya. So tu yang kena check. Okey, normal ke kalau tak period? Okey,
So tak normal kalau tak period, sebab setiap wanita sepatutnya dia period setiap bulan sekali, setiap bulan. So dia ianya tak normal. So puan basically kena check kenapa ada cyst, kenapa period tak normal, kenapa HB rendah. Okay, so itu yang kita minta puan check dengan doktor. Okay, seterusnya ialah puan Nurul Aifa. Saya ada cyst kiri dan kanan perut almost 6 hingga 9 cm. Saya endometrioma. Betul puan. So endometrioma dia boleh jadi besar sampai 6 sampai ada yang 10 cm ya. Maksudnya ianya dah berlaku, mungkin baru detect ya, bila kita buat scan semua tu baru kita nampak. So nak minta puan bincang dengan doktor apa yang terbaik. Okey, kalau sebab cyst ni besar juga ya puan ya, so mungkin dalam keadaan ni kita akan terpaksa buat juga operation. Selalunya operation tu laparoscopy ya, dan sometimes doktor akan bagi ubat dia panggil Lukrin ataupun ubat nama Deferelin untuk tidurkan endometriosis tu selepas operation, sebelum mencuba semula ya. So mohon bincang dengan doktor, dan doktor akan tengok juga masa buat laparoscopy tu buang endometriosis, akan tengok juga keadaan rahim, keadaan tube tu, sama ada tube tu tersumbat ataupun tidak akibat daripada endometriosis tersebut. Okey. So seterusnya ia Puan Uhu Dao. Lepas menjalani pembedahan buang cyst, ovary boleh berfungsi seperti biasa ke doktor? Ya, selalunya boleh ya puan. So of course kita akan bagi masa. Selalunya dia akan kembali dalam masa sebulan 2. Tengok bergantung kepada jenis cyst yang dikeluarkan ya, sejauh mana besar cyst tersebut, ada tak apa-apa komplikasi ketika operation yang dilakukan. So itu yang doktor akan tengok. Selalunya doktor akan pantau selepas operation tu, kita akan jumpa dalam masa sebulan ya, dan tengok balik ada tak apa-apa isu, ada berbangkit, dan diorang akan scan balik, tengok ovary tu dah kembali pada asal ya, kedudukan rahim dan seterusnya. Okey, selalunya period akan kembali, mungkin lambat sedikit, mungkin awal sedikit, bergantung, setiap berbeza, setiap wanita berbeza. Seterusnya ialah Puan Atika Nordin 83. Maaf nak bertanya doktor, kalau endometriosis akan berulang naik, bagaimana dengan ovarian cyst? Ovarian cyst dengan endometriosis sama ke doktor? Saya dah 3 kali buang endometriosis, 1 IVF gagal. Doakan saya ada rezeki insya-Allah puan. Insya-Allah kami semua doakan. Okey. So inilah cabaran wanita yang ada endometriosis, sebab kita tahu endometriosis ni dia akan selagi kita ada hormon estrogen, dia akan sentiasa terangsang dengan hormon estrogen tersebut. Okay? Dia sebenarnya adalah sel di dalam rahim yang berada di luar rahim ya. Dia boleh berada kat ovary ya, ataupun kat tube, ataupun dekat pelvis. So bila dinding rahim kita ni dapat period, dia pun period juga. Tapi kalau dalam rahim dia boleh keluar sebagai haid, tapi yang dekat ovary tu dia tak, dia terkumpul jadi cyst. So setiap bulan dia membesar walaupun dah buang dengan surgery, operation. Okey, tapi sebab sel-sel tu kita tak nampak sepenuhnya, so kadang-kadang masih ada lagi ya. So dia masih boleh terangsang, dia boleh ada lagi darah beku ataupun cyst boleh kembali. So that's why lepas rawatan operation tu selalunya kita minta pantau dan pantau pastikan tak ada cyst yang baru. Lepas tu kita start rawatan IVF ataupun rawatan fertility. Okay, so mohon 3 kali operation dia. So bayangkan berapa banyak operation, kena potong, baik balik, buka balik, baik balik. So 3 kali. So ni satu perkara yang mencabar. Okay, kuatkan semangat puan. Saya pun tak tahu macam mana nak cakap. Okay, maybe boleh juga buat AMH, tengok macam mana keadaan result telur sebab endometriosis dan operation tersebut memberi kesan kepada result telur kita. Okay, Puan Liana 2909. Salam doktor, kalau cyst yang macam bentuk spider web tu berbahaya ke? Tak ingat nama dia. And now saya pregnant. Spider web PCOS ke puan? Maksudnya rasanya kot masuk puan PCOS. So dia tak berbahaya. Sekarang puan dah pregnant, alhamdulillah, tahniah. So dia tak mengganggu
dia tak mengganggu puan punya kandungan. Okey, so tapi wanita yang PCOS bila mengandung ada risiko boleh dapat kencing manis, so minta puan pantau makan makanan yang sihat, ya. I'm sure doktor akan buat ujian minum air gula, ya. So itu yang kita akan lakukan, pemantauan masa mengandung. Okey, Puan Hena Organik Mura. Puan Hena Organik Mura. Assalamualaikum doktor, saya apa puncanya wujudnya sis ni, ya? Okey, bergantung puan jenis pada sis yang ada. Kalau sis yang tak berbahaya, sis yang ada air, follicular sis macam tu, ya, dia adalah disebabkan oleh proses ovulasi yang mungkin telur tu tak dilepaskan, so dia jadi sis dan membesar. Ataupun kalau telur tu dilepaskan, kelongsong tu dia bercantum semula, so dia jadi sis, ya. Ataupun kalau dia endometriosis sebab faktor endometriosis yang tadi tu, PCOS sebab telur tu tak dilepaskan disebabkan hormon yang tak stabil. Okey, alright, so itu yang kita nampak. Alright, so berapa kos rawatan fertility di Sofia? So bergantung pada jenis rawatan fertility. Kalau macam Clomid macam tu, dia tak ada package, dia ala carte. So mungkin 2 biji Clomid untuk 5 hari, ya. So kos dia dalam RM50. Lepas tu datang scan, kos scan RM80, ya. Ambil injection untuk pecahkan telur dan 120 macam tu. Okey, namun kalau buat IUI kita ada package dia dalam 2,200, you bayar 3 kali. Okey, kalau IVF bergantung kepada protokol yang kita buat, selalunya antara 14 hingga 17 ribu, bayar macam like as you go, macam 5 kali as you go. Okey, so itu yang kita yang lakukan dekat Sofia. Alright, so kita dah sebenarnya, ya, admin kita dah dalam 9.30, ya. So ada soalan cepuk emas. Okey, so semua dah ready? Okey, soalan dia senang je. Okey, berapakah saiz sis, ya, yang doktor akan buat operation? Berapa saiz sis yang doktor akan buat keputusan untuk operate rather than buat secara pemantauan sahaja. Okey, so admin tanya berapa, dia pun tak tahu, dia tak dengar lah tadi, ya. Okey, so admin, okey, so soalan clear, ya. Alright, okey, berapa agaknya saiz dia? Okey, so itu yang kita akan umumkan pemenang ni pada akhir siaran kita. So minta pemenang mohon untuk tulis nama, alamat untuk kita hantar, ya. So alright, sambil tu kita jawab balik soalan-soalan seterusnya. Okey, Puan Aisyah Amin, hydrosulfin dan tube block dan pregnant natural ada risiko tak, dok? Alhamdulillah puan, tahniah. Okey, so basically kalau pregnant secara natural, apa yang kita nak pastikan bagi mereka yang ada hydrosulfing ataupun tube bengkak ni, kita nak pastikan kandungannya dekat dalam rahim. Okey, so bila kandungan dalam rahim, alhamdulillah, so selalunya kita akan buat scan 6 minggu atau 7 minggu. Mungkin selalunya kita akan scan bawah dan lepas tu kita tengok kantung tu kat mana. Kalau dalam rahim, alhamdulillah, sebab kita risau kalau dia dekat tube, dia boleh jadi ectopic pregnancy. So itu yang, tapi selepas tu kalau kandungan semua dalam rahim, ya, kebanyakannya tak memberi apa-apa kesan kepada pregnancy tersebut. Okey, seterusnya ialah Puan Lara Harti tu, kalau endometriosis dok dah operate tapi dok kata boleh datang balik IVF 2 kali gagal, memang faktor tu gagal, macam mana nak teruskan tu IVF yang ketiga, tube tak ada, perlu ke buat ERA and then cost dia, dok? Okey, so basically selalunya kalau macam ni, okey, apa yang kita akan selalu buat ialah of course kita minta puan bincang dengan doktor. Okey, kita tengok balik IVF tu macam mana respon tu, ya, berapa blastosis yang kita dapat, berapa telur yang kita dapat, apakah dos hormon yang kita gunakan, jenis hormon yang kita gunakan, ya, ada tak apa-apa yang kita boleh perbaiki daripada cycle yang pertama dan cycle kedua, adakah cycle pertama lebih baik daripada cycle kedua ataupun sebaliknya. Okey, berapakah AMH puan selepas operation. Okey, ada tak apa-apa yang lain seperti macam mana pula grading embrio tersebut,
bagaimana pula keadaan dinding rahim, ya, adakah dinding rahim tu lining dia optimal sebelum kita buat frozen embryo transfer. Bagaimana pula dengan endometriosis tersebut, adakah endometriosis tu ada symptoms, kita bagi Lukrin tak sebelum buat frozen embryo transfer. So itulah perkara-perkara yang kita akan tengok untuk kita sort of like belajar ataupun kita perbaiki supaya IVF cycle ketiga insyaAllah adalah lebih baik daripada cycle pertama dan cycle kedua. Okay? Perlu tak buat ERA? Okay? So ERA ni adalah satu test di mana dia ambil sampel dinding rahim dan dia tengok waktu bila yang terbaik untuk membuat embryo transfer. So dia nak check, dia panggil window of implantation. Okay? Adakah hari kelima? So selalunya kita akan letak embryo pada hari kelima. So setengah wanita instead of hari kelima dia perlu hari keempat ataupun hari keenam. So itu yang era test waktu yang terbaik. Ini adalah kebanyakannya kepada wanita yang kita letak embrio dia tak melekat, kita letak embrio ataupun kita letak blastosis yang baik, grading dia tak melekat, letak lagi tak melekat. So selalu ini yang kita panggil sebagai recurrent implantation failure ataupun RIF. Okay, kenapa dia tak melekat? So banyak possibility yang boleh berlaku, sama ada adakah disebabkan oleh embrio tu ataupun disebabkan oleh dinding rahim tu. Okey, so dia ataupun ada tak faktor-faktor lain seperti antibody contohnya yang mengganggu kepada embrio tu, seolah-olah embrio tu adalah foreign cell ataupun sel asing, dia attack. Okey, so ini antara teori-teori ataupun possible sebab kenapa embrio tu tak melekat. Okey, dari segi kajian, okey, kebanyakannya kita akan cuba galakkan untuk check embrio tu tersebut sama ada dia punya genetik dia normal ke tak, sama ada ianya adalah euploid ataupun mosaic ataupun aneuploid, ya. So selain daripada ERAS, kalau ada ada ruang, mungkin boleh consider sama ada nak buat tak check genetik embrio tersebut. Okey, kenapa ramai yang tak buat? Sebab kos buat genetik tu memang tinggi. Kalau IVF cycle sahaja dalam 14 hingga 16 ribu, kalau kita buat genetik mungkin akan double the cost, ya. Sebab tapi kita dapat tahu sama ada embrio yang mana yang euploid, yang mempunyai bilangan kromosom yang normal. Okey, ERA kita check dinding rahim. Okey, kita nak tahu waktu mana yang embrio tu patut diletak supaya penempelan tinggi. Okey, so ERA dia ambil sampel dinding rahim, hantar, dan dia tahu hari apa yang sepatutnya buat embrio transfer. Okey, kos untuk ERA dalam 5,000 macam tu. Setiap center berbeza, tapi boleh bincang dengan doktor. So itu yang antara perkara yang boleh dibuat. Setengahnya kita ambil intralipid di mana mereka bagi untuk turunkan ataupun surutkan respon antibody kepada embrio. So ini semua adalah add-ons, ya, yang bila kita buat transfer tak menjadi, tak melekat, so kita sort of like back to square one, kat mana yang silapnya. So inilah test-test yang ada, yang pilihan yang ada, ataupun teori possible cause yang boleh kita check, yang hopefully boleh membantu penempelan embrio seterusnya. Okay, so I'm sure doktor akan bincang dengan puan ada tak apa-apa cara ataupun add-ons yang test yang kita boleh tambah untuk supaya cycle yang akan datang tu menjadi meletakkan chance yang lebih tinggi. Okay, namun cara-cara ni dia bukanlah 100%. Okay, so some couple dia keep on trying, letak lagi embrio, tak perlu, tak check genetik, tak buat ERA, ya. Seterusnya mengharapkan the next batch of embryo adalah embrio ataupun blastosis yang lebih sihat, yang boleh menempel. Sebab rather than macam try and error rather than check genetik semua tu. So setiap couple keadaan berbeza, mohon bincang dengan doktor. Okay, seterusnya ialah Puan Rosnadia. Risk dog sis boleh berbentuk sebab pemakanan, contoh makan makanan junk food. Okay, well, ramai yang tanya, dok, ada tak apa-apa yang saya makan yang menyebabkan dapat endometriosis contohnya, ataupun sebabkan PCOS semuanya, ya.
Selalunya kita tak ada spesifik makanan yang kita kalau makan ni banyaklah sis nanti, tak ya. Kalau PCOS lebih kepada berat badan, lebih pada BMI, sebab kita nak hormon tu stabil. Kalau endometriosis, dia tak ada kaitan dengan pemakanan. Pemakanan tertentu tidak menyebabkan endo tu menjadi lebih besar atau lebih aktif, ya. Sebab kenapa berlakunya ada endometriosis pun saintis tak tahu lagi. Banyak teori yang ada sampai sekarang ni tak tahu, ya. Sebab setiap wanita yang ada endo dia tak sama. Kadang-kadang kita tengok bila buat operation, tengok ya Allah dalam dia teruk, macam stage 4 dah frozen pelvis, tapi dia tak ada sakit pun. Tapi ada juga wanita kita masukkan kamera, tengok ada 2-3 spot, tapi sakit dia ya Rabbi macam sakit sangat, ya. So dia tak sama, walaupun kita nampak so bad, so severe frozen pelvis, tapi wanita tu tak ada period, dia tak sakit pun, okey saja, ya. Tapi sebaliknya, so it's not always a straightforward dengan endometriosis. Okay. Seterusnya adalah Puan Liana Kamarudin. Salam dok, saya ada endo menyebabkan right tube block, but then my period regular. Possible tak ya tiada ovulation even though period regular due to endometriosis? Well, sebab period you regular, endometriosis dia basically tak mengganggu ovulasi. Dia tak macam PCOS. PCOS mengganggu ovulasi sebab hormon tak stabil. Endometriosis dia tak mengganggu hormon kita. So my period memang tetap regular. Okay. Possible tak tiada ovulasi? Basically ovulasi berlaku dan 2 minggu lepas tu you dapat period. Okay. So kalau tak ada ovulasi maka period tak berlaku. Kalau macam wanita PCOS ovulasi tak berlaku ataupun ovulasi lambat, maka period lambat. Okay. Tapi untuk endometriosis selalunya ovulasi tu berlaku. Okay. Cuma persenyawaan, pembahagian embrio ataupun penempelan, yang itu yang kita tak tahu sama ada berlaku ataupun tidak. Sebab kita tahu wanita yang PCOS, wanita yang endo, dalam pelvis dia macam ada radang, macam ada inflamasi. Dia tidak gemar ke arah persenyawaan, penempelan, pembahagian embrio tersebut. Okey, sebab dalam keadaan pelvis dia yang ada radang tersebut. Okey. Alright. So boleh ovulasi tetap berlaku untuk wanita yang ada endometriosis sebab period you regular. Okey. Seterusnya ialah Puan Nur Syamimi ZHR. Salam dok, saya nak tanya berkenaan ubat noresteron, adakah ianya kategori pil perancang? Noresteron adalah sonulut, dia bukan kategori pil perancang, ya. Dia lebih kepada, dia adalah progesteron, dan selalunya kita bagi untuk wanita yang period dia tak stabil, untuk dapatkan period contohnya. So kita macam reboot dia punya cycle. Okey. Seterusnya adalah Puan Norahmi. Macam mana kita nak tahu kita ada sis atau tidak semasa rawatan IVF? Masa rawatan IVF kita buat scan, dan selalunya scan bawah, so kita boleh nampak, ya. Kalau kita nampak sebelum kita start injection tu tak ada follicle yang besar, ia tak ada sis, okay, so itu bukanlah sis, itu adalah follicle. Tapi masa kita, kalau kita buat baseline scan masa IVF sebelum kita start injection tu kan, kita buat scan hari kedua, hari ketiga, masa tu tak ada sis, dan itu bukanlah sis, itu adalah telur. Tapi kalau kita buat baseline scan tu, kita dah nampak macam ada follicle, macam ada sis, and then kita pantau lepas 5 hari kita inject, 10 hari kita inject, ya. Saiz dia sama je, dan itu might be cyst, ya, dan dia bukanlah follicle yang membesar. Okey, itu yang kita nampak bila kita buat IVF. Okey, so kalau baseline tu tak ada cyst maka bukan cyst lah. Okey, tapi kalau baseline tu ada cyst dan kita pantau lepas injection tu saiz dia masih ada, cyst tu masih ada, dan yang kita tahu itu memang cyst lah, dia bukan follicle. Okey, tapi sometimes it's not always straightforward. So bila kita kutip dalam apa tu, hanyalah air, dia tak ada telur dalam tu, ya. So then it might be a cyst. Okay. Seterusnya ialah Puan FZK 7193. Orang bujang boleh kena cyst tak? Ya, boleh, sebab orang bujang dia dapat, masih ada kitaran haid. Bila ada kitaran haid dia ada ovulasi. Okay, so kelongsong ovulasi ataupun telur tu membesar, ya, tak pecah, dia masih dah boleh dapat cyst. Okay. Puan Mimi Yu, Assalamualaikum doktor, cyst postmenopause boleh mengecil dengan sendiri ke? Untuk wanita yang postmenopause, okay, kita kena pantau cyst tu dengan lebih kerap. Okay,
Sebab kita tahu, kita takut risiko cystnya berbahaya, ya. So selalunya kita akan ambil ujian darah CA125, kita akan buat ultrasound every 3 to 6 months, tengok saiz dia mengecil ataupun membesar. Okay, so itu yang kita pantau selalunya. Kalau cyst tu kurang daripada 5 cm, selalu kita try to pantau, especially appearance dia macam clear cyst. Okay, dan kita pantau dengan ujian darah CA125. Lepas tu buat scan every 6 months. Sometimes dia boleh kecut, especially kalau dia kecil. Okay, tapi kalau dia membesar dan kita lebih ke arah pemantauan yang lebih intens ataupun ke arah operation. Okay. Alright, seterusnya ialah Puan N. Farah Ghazali. Salam dok, bagaimana dengan adenomyosis dan kesuburan? Ya, adenomyosis ni adalah sejenis endometriosis yang di mana selnya berada di dalam otot rahim tu. So bila dia period, yang sel endo tu pun period juga. So dan dia terhimpit antara otot tu. So rahim keseluruhannya menjadi bengkak, ya. Dan ini memang amat mencabar sebab setiap kali dia period memang sakit yang kuat. Okay, sebab otot-otot tu pun bengkak, dia tak, darah tu tak boleh nak ke mana. So dia antara otot-otot rahim tersebut. Dia boleh mengganggu kesuburan, especially dari segi penempelan embrio, ya, pembesaran embrio tersebut, ya. Memang mencabar, dan antara rawatan dia ke arah IVF. So sometimes kita buat ke arah frozen embryo transfer, kita bagi dia Leucrin, ya, tidurkan adenomyosis tersebut sebelum buat embryo transfer. Okay, so tapi tak semestinya tak boleh mengandung. Okay, so ramai juga yang ada adenomyosis masih boleh berjaya mengandung. Okay, although dia punya peratus dia kurang daripada wanita yang tak ada adenomyosis. Okay, so itu yang kita nampak dari segi kajian. Okay, Ismia Azad, dok, saya ada cyst tapi bila period dia sakit dari perut sampai ke tulang punggung yang tengah. Adakah bahaya, dok? So selalunya kita tengok cyst tu jenis apa, adakah sebab endometriosis, berapa saiz cyst tu. Okay, namun kalaulah sakit, ya, sometimes kita kena buat operation laparoskopi, tengok kat dalam selain pada cyst tu ada tak tanda-tanda endometriosis yang lain. Kenapa ada sakit yang kuat sangat masa period. Okay, so dan kalau ada endometriosis, kita akan bagi elektrik ataupun cauterize dia, ya. So bagi dia mati, bagi energi elektrik kat situ, ya. Kalau ada cyst tu kita buang pada masa yang sama, ya, dan kita tengok rahim dan tube, keadaan semua tu. So itu yang kita buat kalau sakit yang teramat, dan lepas tu kita bagi ubat untuk redakan endometriosis ataupun tidurkan endometriosis dari segi injection Leucrin atau Decapeptyl. So sometimes kita bagi ubat untuk macam Visan untuk tidurkan endometriosis tu sehinggalah puan plan untuk mengandung contohnya, ataupun sehinggalah berumah tangga contohnya. So itu yang kita buat. Alright, so Puan Permata Asyari, kalau pernah kena COVID, efek kesuburan? Tidak. Okey, ramai yang tanya kalau saya dapat COVID ni okey ke? Ya, dia tak mengganggu kepada kesuburan kita, result telur kita. Dia tak ada kajian yang menunjukkan kalau dapat COVID result telur kurang. Begitu juga kalau kita mengandung, COVID tu akan attack baby tu, tidak. Okey, so far tak, dia tak mengganggu kesuburan. Okey. Seterusnya ialah Puan Zurina, doktor, cycle day 52 perlu untuk induce period tak? UPT negatif, ya, dah lama, ya, tak dapat period. So basically dah hampir 2 bulan, ya. So bolehlah induce kalau UPT negatif, tapi sebelum induce kita nak puan check dulu dengan buat scan, tengok dinding rahim tebal, kenapa period tu tak datang regular, adakah sebab PCOS, okey, ataupun sebaliknya. Kalau dinding rahim tebal, sometimes kita risau dinding rahim tu mempunyai sel yang tak sihat. So apa kita buat ialah kita ambil sampel dinding rahim tersebut, kita hantar kat makmal, tengok sama ada dia ada hyperplasia ke, dia ada sel-sel yang tak sihat. Dan sometimes kita kena bagi rawatan dengan bagi progesteron, sama ada ubat makan ataupun ubat masuk dari bawah. Okay, so itu yang kita buat. So memang kena induce, dan kenapa period tu tak datang. Okay, Puan Amnia Adrina Akila. Okay, dermoid cyst boleh sebabkan haid tak datang ke?
dan apa rawatannya. Okey, so dermoid cyst dia tak mengganggu haid. Dia adalah satu cyst yang tidak berbahaya. Dia dari segi, basically dia daripada awal kita lahir dah ada dah cyst tu. So dia adalah daripada sel yang sepatutnya jadi gigi, sepatutnya jadi rambut, ya. So selalunya bila dermoid cyst dia tak akan hilang. So dalam situasi ni kita lebih ke arah operation. Okay, so bergantung kepada saiz cyst tersebut, sakit ke tak, ada simptoms ke tak. Namun bila kita scan, kita akan nampak itu adalah dermoid cyst dan kita akan lebih ke arah operation sebab dia tetap akan ada. Okay, so seterusnya ialah puan NDYHFTN. R. Salam dok, adakah pemakanan akan mengganggu saiz cyst? Tak, pemakanan tak mengganggu apa-apa, tak memberi apa-apa kesan kepada cyst. Ya. So ramai yang kata, doktor saya ada cyst ni sebab saya salah makan ke? Ada ke makanan yang saya kena elakkan? Tak ada sangat, sebab dia tak apa yang kita makan tak akan terus ke ovary, tak. Dia tak mengganggu cyst tersebut. Puan S. Khadijah 11, doktor okey ke kalau saya period 4 hari je? Hari first banyak dan senggugut wajib? Hari ketiga dan keempat sikit saja. Ya, boleh diconsider sebagai normal. Okay? Namun kita kena tengok kenapa senggugut tu banyak. So maybe kalau puan tak buat scan, boleh buat scan, tengok pastikan tak ada endometriosis dan sebagainya. Okay? Seterusnya ialah puan Laila lah. Salam dok, saya cuma period 3 hari sejak lepas kahwin dan keguguran 3 kali. Ubat yang sesuai untuk period sedikit dok. Okey, Allahu Akbar. Basically kena, kalau boleh puan check kenapa period 3 hari sahaja, ada tak sebab apa-apa isu. Okey, 3 hari kalau period itu, kalau check semua normal, masih diconsider normal. Okey, namun sebab puan ada keguguran 3 kali, kena mohon check dengan doktor kenapa ada recurrent miscarriages. Okey, so selalunya doktor akan buat banyak ujian test, ya, ujian darah, ya, tengok antibody, tengok anti-phospholipid syndrome, ya, untuk mengetahui kenapa keguguran supaya kita boleh elakkan ia berlaku lagi. Okey, so seterusnya ialah puan Liana Kamarudin. Dok, another question, does thalassemia carrier affect fertility? No, dia tak affect fertility. Okey, dia tak mengganggu fertility. Namun sekiranya puan pembawa, nak pastikan suami adalah bukan pembawa juga. Okey, so minta suami, kalau tak check lagi, check. Kalau suami juga pembawa, kita risau. Kalau dua, suami dan isteri adalah pembawa, kita takut nanti anak dapat major. So kalau minor, takut major thalassemia. Apa isu dengan major thalassemia? Dia adalah blood transfusion dependent, di mana dia perlu dapat darah, ambil darah, ya, every 3 weeks, ya, every 1 month, tengok keadaan. So bila ini throughout dia sepanjang umur hidup dia, so dia akan memberi kesan kepada kesihatan seseorang tersebut. So kalau tak check, suami tak check ni, mohon suami check untuk pastikan keadaan. Sekiranya lah dua-dua carrier, dan mungkin kena buat untuk elakkan anak ataupun zuriat dapat major, maka rawatan fertility dari segi kena check genetik embrio tu untuk pastikan tak ada thalassemia. So itu yang kita boleh buat, ya, untuk elakkan ia yang berlaku. Puan Fidah Hussein, banyak tak jika endometriosis, bahaya tak jika endometriosis dibiarkan tanpa rawatan? Basically endometriosis ni dia tak memberi apa-apa, dia tak berbahaya dari segi situ, cuma dia boleh mengganggu kesuburan, dia boleh mengganggu period kita, quality of life. Setiap bulan sakit yang senggugut yang kuat, ya. Ada yang kena ambil MC, ada yang kena pergi emergency department, ya, sebab nak dapat ubat yang kuat untuk supaya tahan, supaya kurang sakit dia, ya. Namun kalau dari segi endometrioma, cyst yang ada darah beku tersebut, ada risiko macam dalam, walaupun kurang daripada antara 1 hingga 2%, dia boleh jadi kanser. Okay, so that's why kita kena pantau, tengok sejauh mana cyst tu, berapa besar dia, and then itu yang kita kena tengokkan. Puan Nurjana Public Goal, salam doktor, macam mana nak tahu kalau kita perlu ambil vitamin D? Okey, selalunya kebanyakan Malaysian kita tak suka matahari, kita duduk dalam aircon, okey, sebab panas.
So kita selalunya kurang vitamin D. Okey. Namun kalau nak tahu betul-betul sama ada perlu ambil vitamin D ataupun tak, kalau nak buat ujian darah boleh je ambil serum, tengok ujian darah, tengok cukup tak vitamin D. Okey. Tapi kebanyakan Malaysia memang kurang vitamin D, so kita instead of check, selalunya kita bagi sahaja vitamin D supplement. Okey. Puan Lili Fazrin, dok, saya TTC tapi PCOS. Adakah PCOS boleh dirawat dengan pengambilan metformin, dan adakah ada pantang dari segi makan, aktiviti kalau dapat dalam rawatan PCOS? Okey. So dari segi PCOS, ianya dia basically boleh dikawal. Okey. Dia tak akan baik selamanya. Dia macam as long as kita boleh kawal, dia okey. So dia akan berada dalam badan kita sentiasa. Okey. So kalau bila kita naik berat badan kita, dan kita nampak period tu jadi irregular, so dah out of control. Okay, so dia boleh dikontrol dengan mempunyai berat badan yang lebih optimal. Bila kita dapat BMI yang normal, so ianya boleh dikontrol dengan lebih baik. Okay, namun macam mana kita tahu dia kontrol? Bila kita period kita regular. Okay. Metformin, adakah metformin bantu kawal PCOS? Dia tak bantu kawal PCOS, tapi dia akan membantu dari segi bila kita bagi ubat fertility macam Clomid tu, respon dia lebih baik bagi wanita yang ambil Clomid dan juga metformin pada masa yang sama berbanding wanita yang ambil Clomid sahaja. Ya, so itu yang kita nampak dari segi ambil metformin, supaya respon kepada Clomid tu lebih baik. So ada telur yang matang. Okey, bila ambil Clomid tersebut. Alright, so seterusnya ialah Puan Syaiza Rabai. Salam doktor, period saya regular, kenapa still ada cyst dan fibroid? Kenapa boleh jadi macam tu? Adakah sebab pemakanan atau lain-lain? Maksudnya period tu regular, Alhamdulillah. Maksudnya cyst dengan fibroid dia tak mengganggu hormon, puan. Okay, so kenapa ada cyst, kenapa ada fibroid? Okay, so itu satu soalan yang kita sukar nak jawab. Okay, namun apa yang kita boleh buat, so selalunya kalau ada fibroid, kita tengok fibroid tu berapa besar dia, kat mana kedudukan dia, adakah dekat dinding rahim ataupun tempat lain. So kalau dia kecil, dia bukan dekat dinding rahim, so selalunya kita pantau saja. Okay, namun kalau dia besar, dia dekat dinding rahim, kita kena buang dia ataupun keluarkan dia sebab dia dah mengganggu penempelan ataupun kesuburan. Okay, selalunya fibroid dia bukanlah disebabkan kita salah makan ataupun salah cara aktiviti fizikal kita so dia tak macam tu. Dia basically ada sesuatu yang kita tak tahu sepenuhnya kenapa setengah orang ada fibroid, orang lain tak ada. Okay? Tetapi ianya bukannya tak semestinya perlu buat operation, bergantung kepada saiz, bergantung kepada kedudukan fibroid tersebut, dan simptom akibat daripada fibroid tu. So itu yang doktor akan tengok untuk buat keputusan sama ada perlu buang ataupun tidak. Okay? Puan Rika Maria, salam doktor, saya ada PCOS. Sebelum ni doktor ada galakkan buat operation ovarian drilling AMH 70. Bolehkah saya buat operation tu? Kalau tak buat pula macam mana? So untuk rawatan PCOS, kalau dari segi rawatan fertility, kita boleh try buat Clomid. Okay? Kalau tak ada respon dengan Clomid, Clomid dan metformin, selalunya kita akan sama ada nak buat ovarian drilling ataupun IVF. Okay? So kalau buat ovarian drilling, kita akan drill ovary tu, dan kita akan cuba balik dengan Clomid contohnya lepas drilling tu. Tapi kalau tak ada respon, dan kena ke arah IVF semula. Okay? Tapi kebanyakan wanita yang ada PCOS, of course kita suruh galakkan dapatkan berat badan yang normal, senormalnya, seoptimal yang boleh. Kita bagi dia metformin. Okay? Tapi kalau dia tak ada respon dengan Clomid, dan kita ke arah IVF, dan kita terus rangsang dengan IVF, kita tak perlu buat ovarian drilling. Okay? Namun kalaulah dia masih muda, contohnya kurang usia dia masih belum mencapai 30-an, dan ovarian drilling antara salah satu pilihan, di mana selepas drilling tu kita akan pantau period dia regular ataupun tak, dan kalau tak, kita boleh try dengan Clomid semula. Okay? Tapi kalau tak ada respon,
juga walaupun dah drill, dah bagi Clomid, tak ada respon, tak ada telur yang besar, then that's when kita terus ke IVF. Okay, alright, so kita dah sampai pada waktunya ya. Ada dalam berapa ya, dalam banyak lagi soalan yang saya tak jawab, so saya kena jawab secara offline. Okey, mohon maaf sebab masa tak mengizinkan. Namun begitu, siapakah pemenangnya? So apa soalan dia? Soalan dia ialah bila kita buat operation, saiz yang berapa yang kita buat operation. So pemenang yang berjaya menjawab dengan betul yang paling cepat ialah Puan Atikah Nordin 83. Okey, so Puan Atikah mohon DM tepi nama penuh, puan punya alamat ataupun nombor telefon untuk kita, admin saya hubungi untuk kita hantar Bioselenium. Okay, Bioselenium untuk lelaki ya, jangan puan pula yang ambil. Dia ada zinc dengan selenium untuk bantu sperma optimize punya sperma punya function. Okay, so harapnya perkongsian kita malam ini mempunyai bermanfaat. Okay, kalau ada apa-apa soalan, insyaAllah boleh saja DM saya dan saya akan cuba jawab sebaik mungkin. Namun sometimes bila kita bagi advice melalui WhatsApp ataupun melalui DM, may not be the best ya, sebab kadang-kadang saya tak tahu secara keseluruhannya, so saya try to be as objective as possible. Namun kalau ada apa-apa kurang, mohon maafkan, dan kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya. Namun yang terbaik adalah untuk berbincang dengan tuan dan puan-puan punya doktor dengan lebih terperinci, sebab dia boleh menilai dengan lebih baik dengan buat scan, tengok tahu background story rather than just dengan WhatsApp saja. Okey. Okey, sekian saja dari saya buat malam ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada Sabtu hadapan. InsyaAllah saya bersama dengan Dr. Syamina Syamsul Kamal daripada Sunway Medical, dan kita akan bincangkan mengenai kesuburan, dan mungkin saya nak masuk juga pasal penjagaan awal kandungan. Tapi kita akan finalize kita punya topik insyaAllah minggu depan. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.